Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Tuhfatul Tullab ala Idahil Albab, muka surat 89. Wa qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu taala, 5 perkara yang diiktibarkan kufu pada syarak. Ini masih lagi kita bahas berkaitan dengan sekufu. Sekufu ni makna sepadan lah. Maka dia pun sebut, ada pun perkara yang dituntut pada kufunya, kufu seorang itu 5 perkara. Dia ambil sebiji macam matan minhaj lah. Tu disebut nombor 1 tuhfah. Makna dia ambil daripada Tuhfatul Muhtaj, jilid yang ke-7, muka surat 277. Maka dia kata pertama bangsanya bangsa seorang. Makna kufu ini diambil kira dari sudut bangsa seseorang. Bangsa ni keturunan lah. Kashfu niqab kita. Qala, kata musannif bangsanya. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Mughnil Muhtaj bahawa bangsa tersebut diambil kira sebagai ciri-ciri sekufu. Taswir dengan sekira-kira bahawa dinisbahkan perempuan tersebut kepada seorang lelaki yang menjadi mulia perempuan tersebut dengan sebab lelaki itu, dan diri lelaki itu apabila dijodohkan dengan seorang lelaki yang dinisbahkannya kepada seseorang yang menjadi mulia juga lelaki itu dengan sebab perempuan. Sekufu ni menatang apa ni? Sekufu ni antaranya dari sudut bangsa. Mana ciri-ciri dari sudut sekufu, sepadan ni bangsa. Kemudian apa faedah ambil kira sekufu ni? Supaya bila perempuan apabila dijodohkan, kalau kita tu muka surat 41, apa nama tadi? Lupa dah. Kalau sekufu ni untuk apa kalau bangsa ni? Antaranya bangsa lah sekufu ni. Dia 5 Antaranya bangsa. Sekufu ni ialah apabila seseorang itu kahwin, lelaki perempuan, yang mana perempuan tu jadi mulia sebab nikah dengan lelaki tu. Dan laki-laki itu jadi mulia dengan sebab perempuan tu dinikah dengan perempuan tu. Tu jadi sekufu. Pinang dia belah 2. Sama-sama pinang belah 2. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa para al-ashab Asy-Syafi'iyah telah bersepakat bahawa keturunan ataupun bangsa ini diambil kira dalam ciri-ciri sekufunya seorang perempuan dengan lelaki lain. Jadi dalam kitab Najmul Wahash sebut para ashab Syafi'iyah. Mana ashabul wujuh pun mengiktiraf bangsa ataupun keturunan tu salah satu daripada ciri-ciri sekufu.
Hal ini berlaku kerana orang Arab berbangga dengan nasab-nasab mereka sebagai kebanggaan yang tinggi dan sempurna. Ni illat. Illat kenapa dikatakan bangsa itu menjadi ciri-ciri sekufu. Kerana orang Arab bangga dengan keturunan dia. Jadi kita orang Melayu pun patut bangga dengan keturunan kita lah. Tapi masalahnya keturunan Arab dicatat Al-Quraisy, Al-Mashhuri dan sebagainya. Tapi kalau Melayu tak ada sangat. Kemudian Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu taala telah menyatakan bahawa nasab dan keturunan itu dinisbahkan kepada bapa, datuk dan ke atas. Jadi sekarang ni nisbah keturunan kalau bangsa ni nisbah kepada siapa? Kepada pak. Pak, datuk, yang ni datuk sebelah pak dan ke atas. Bukan sebelah mak. Ni. Jadi nak tahu kemuliaan bangsa seseorang tu perlu ditilik pada pak dia, tok dia dan ke atas. Imam Muslim rahimahullahu taala telah mengeluarkan sebuah hadis daripada Wathilah bin Al-Asqa. Sesungguhnya Allah taala telah memilih Kinanah daripada anak Nabi Ismail. Allah juga telah memilih kaum Quraisy daripada puak Kinanah. Allah taala telah memilih hujan ke? Telah memilih Bani Hashim daripada kaum Quraisy, dan dia telah memilihku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Bani Hashim. Tu dari sudut nisbah kemuliaan keturunan. Daripada Nabi Ibrahim, Kinanah tu daripada anak Nabi Ismail, kemudian Quraisy, kemudian Bani Hashim, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mulia bangsanya daripada pak, datuk dan ke atas. Qala al-muallif rahimahullahu taala, maka aku ini merupakan kalangan yang terbaik daripada yang terbaik. Gitu lah. Beliau merupakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu utusan kepada seluruh makhluk. Bukan utusan kepada orang yang biasa-biasa, kepada seluruh makhluk. Maka sesungguhnya tiada nabi sama sekali dalam anak cucu Nabi Ismail kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Start pada Nabi Ismail sampai ke bawah tak ada seorang pun nabi kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beza dengan keturunan Yaqub, Yusuf, Ayub tu semua keturunan nabi. Tu. Tapi kalau Nabi Ismail tak ada seorang pun selepas pada dia nabi melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda seorang sahaja yang lebih utama dari sudut kenabian dan kerasulan berbanding seluruh para nabi lain yang berasal daripada keturunan Nabi Ibrahim yang selain daripada jalur Nabi Ismail. Iaitu jalur siapa? Nabi Ishaq. Dari Nabi Ishaq tu Yaqub, Yusuf, Ayub belakang. Banyak semua nabi. Tapi Nabi Ismail selepasnya tidak ada nabi melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dialah bila lahir dia yang paling mulia di kalangan semua nabi. Itu dari sudut akidah wajib i'tiqad. Nabi Ibrahim AS merupakan keturunan Nabi Nuh, dan Nabi Nuh AS ialah keturunan Nabi Adam. Itu makruf lah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan penghulu bagi sekalian anak Adam AS. Ana sayyidu waladi Adama wala fakhra. Aku merupakan penghulu bagi anak Adam, bukanlah aku untuk berbangga. Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim rahimahullahu taala telah mengeluarkan hadis dalam kitab mereka berdua, iaitu orang yang mulia bin orang yang mulia bin orang yang mulia bin orang yang mulia, iaitu Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Tadi kita kata apa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim anaknya Ismail kan? Suami Ishaq kan? Betul lah tu. Tu. Ingat terbalik tadi. Betul lah, Yusuf pak dia Yaqub, pak Yaqub Ishaq, pak Ishaq Ibrahim. Betul. Hal ini berlaku kerana padanya itu terhimpun kemuliaan status kenabian. Yusuf nabi, Yaqub nabi, Ishaq nabi, Ibrahim nabi, nabi lagi rasul. Ilmu pengetahuan, kecantikan yang lawa, Nabi Yusuf orang yang lawa, akhlak yang mulia, keadilan dan sebagainya. Ini dari sudut bangsa keturunan yang baik. Samalah kalau keturunan ulama tu
Pak dia ulama, tok dia ulama, moyang dia ulama, dia panggil silsilatul zahab. Keturunan ataupun silsilah emas. Pak dia anak aling, cucu aling, cicit aling belaka. Silsilatul zahab. Status Islamnya anak menilik kepada bapaknya seperti mana pensabitan bangsanya. Apa ni? Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala telah menjelaskan dalam Tuhfah bahawa pensabitan agama anak seseorang itu berdasarkan kepada bapaknya, seperti mana disabitkan keturunan yang baik ataupun sebaliknya kepada bapaknya. Keturunan yang baik nisbah pada pak. Status Islam anak pun tilik pada pak juga. Anak ni Islam ke tak, tengok pak dia. Pak dia Islam ke tak? Islam. Sebab tu orang Nabi SAW dalam syariat Islam, laki hanya boleh kahwin dengan ahli kitab, perempuan tak boleh. Sebab kalau perempuan kahwin dengan laki ahli kitab, dah anak sekali Islam ke tak? Tak Islam. Sebab pak dia bukan Islam. Jadi kalau lelaki itu Islam, perempuan tu ahli kitab, tak apalah, tak pergi keluar anak tu pun Islam juga. Kemudian maka tidak menjadi sekufu seorang lelaki yang Islam dengan sendirinya akan perempuan yang Islam dengan sebab bapanya. Tengok. Apa ni? Okey, sekarang ni seorang perempuan lahir Islam sebab pak dia Islam. Dengan lelaki yang asal kafir sebab pak kafir. Lepas tu anak ni keluar lepas balik masuk Islam. Sekufu tak dengan perempuan? Tak sekufu. Tak sekufu lah sebab apa? Sebab perempuan tu dia Islam dengan atas dasar tabi' pak dia. Mana pak dia Islam, lahir-lahir dia pun Islam automatik. Laki ni pak dia kafir, lahir-lahir kafir, waktu balik baru masuk Islam. Tak sekufu dah dengan perempuan. Tu dari sudut sekufu. Sebab apa? Sebab pak perempuan ni Islam, maka mulialah dia dengan sebab Islam. Pak laki tu kafir. Lepas tu Islam tu, hak tu anak dia. Jadi nak nikah dengan perempuan tu tak sekufu dah. Ini nisbah tak sekufu, bukan nisbah boleh ke tak. Maka tidak menjadi sekufulah seorang lelaki yang Islam dengan sendirinya akan perempuan yang Islam dengan sebab bapaknya. Selain itu, tidak menjadi sekufu juga seorang lelaki yang Islam dengan sebab kedua ibu bapaknya Islam akan perempuan yang Islam dengan sebab bapaknya. Tidak menjadi sekufu juga seorang lelaki yang Islam dengan sebab kedua ibu bapaknya Islam akan perempuan yang Islam dengan sebab bapaknya. Okey. Contoh tadi tasbih tadi dulu. Tadi tu perempuan tu pak dia Islam, mak dia ahli kitab contoh. Lahir-lahir perempuan tu Islam. Lepas tu yang banding dengan yang lelaki tu dua-dua kafir. Lahir-lahir Islam, lahir-lahir orang lelaki ni kafir lah. Sehinggalah balik dia masuk Islam contohnya. Dia tak sekufu dengan perempuan tu. Sama juga tak sekufu bila mana seorang perempuan ini dia Islam dia Islam melalui bapak dia. Mana dia pak dia tu nikah dengan ahli kitab, mak dia tu ahli kitab lah. Lepas tu dia keluarlah anak perempuan ni Islam dengan sebab tabi' pak dia. Tak sekufu juga dengan seorang lelaki yang Islam sebab mak pak dia Islam. Dia padahal kalau ikutkan lelaki tadi lagi tinggi. Lepas tu dalam bab sekufu ni kalau kita nampak lelaki lebih tinggi daripada perempuan tak sekufu dah. Ataupun lelaki lebih rendah daripada perempuan tak sekufu juga untuk perempuan. Tu pelik tu. Saya akan datang, dia akan tulis seorang perempuan yang fasik sekufu dengan lelaki yang soleh. Tapi sebaliknya tak sekufu. Lelaki yang fasik tidak sekufu dengan perempuan yang solehah, tak sekufu. Sebab diambil kira keturunan. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu taala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa hanya sahnya diambil kira nasab-nasab ini kerana pada asalnya apabila baik keturunannya maka baik juga anak cucunya pada kebiasaannya. Waliknya begitulah. Tu ilat yang kedua. Dulu ilat yang pertama apa dia? Kerana orang Arab suka ambil tahu ataupun memuliakan nasab mereka, berbangga-bangga dengan nasab mereka. Ni ilat yang kedua, iaitu dengan sebab apa? Dikirakan bangsa ni dengan sebab kalau kita tidik pada keturunan tu baik, maka biasanya kebiasaan, bukan mesti begitu. Kebiasaannya anak cucu baik jugalah. Perkara ini telah dijelaskan oleh Syekh Qutubuddin Al-Qastallani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala.
sahabat dengan anak perempuan tabi'in, apakah hukumnya? Hukumnya dari sudut sekufu. Sekufu ke tak sahabat dengan anak perempuan tabi'in? Okey. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah telah menerangkan dalam Tuhfah bahawa para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sama sekali sekufu dengan anak perempuan bagi para tabi'in. Maknanya contoh, sesahabat nak menikah dengan anak perempuan tabi'in, nak jadi menantu tabi'in lah, tak sekufu. Tak sekufu buat apa? Sebab laki ni telajak tinggi sangat. Anak perempuan tu bawah, anak tabi'in. Nak menikah dengan sahabat, laki tu sahabat. Sahabat ni nilai dia ataupun dia punya nilai lah terlalu tinggi untuk perempuan tu, maka tak sekufu juga. Tu maka perempuan yang menjadi mulia dengan sebab penisbahannya kepada seseorang itu tidak sekufu dengan lelaki yang tidak menjadi mulia dengan sebab penisbahannya kepada seseorang. Okey, sekarang ni perempuan ni jadi mulia dengan sebab penisbahannya kepada tabi'in. Okey, tapi lelaki ni pula menjadi mulia bukan dengan sebab tabi'in, dengan sebab sahabat. Dengan sebab dia title sahabat. Jadi di situ tidak sekufu. Penisbahan kepada dia tu tak sekufu. Kawan ni sahabat, kawan ni nisbah pada tabi'in, tak sekufu. Patu sekufu dari sudut agama. Qala al-musannifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Dan ugamanya ugama seorang. Nombor 2, yakni bangsa pada pihak bapa. Nombor 2 tadi bangsa lagi. Nombor 2 tak baca tadi. Yakni bangsa tu pada pihak bapa, yang dikira keturunan tu. Maka siapa yang bapaknya itu ajami, ajami ni orang bukan Arab, dan ibunya ibu seorang itu Arabiyah, tidak kufu bagi mereka yang bapak mereka tu Arabi dan ibunya Ajamiyah. Tu pun tak kufu dah. Pak dia Arab, mak dia Ajam. Tak sekufu dengan pak dia Ajam, mak dia Arab. Tu dari sudut keturunan lah. Ini nisbah keturunan, sekufu keturunan. Yang ketiga, yang kedua selepas seterusnya ialah agama. Kata musannif agama. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu taala dalam An-Najmul Wahhaj fi Syarh Al-Minhaj, dan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu taala dalam Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Al-Fadhil Minhaj, bahawa telah menjelaskan bahawa antara perkara yang diambil kira dari sudut sekufunya lelaki dengan perempuan ialah aifah, iaitu agama. Aifah ni asalnya jaga diri daripada berzina. Mana sucilah dia tu, soleh lah. Lepas tu ifah agama. Agama, kebaikan dan menahan diri daripada perkara yang tidak halal. Maksudnya pantang diri daripada buat maksiat. Itu orang yang agama, orang yang ifah. Itu ada agama, orang baik dan tidak buat maksiat. Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengeluarkan sebuah hadis, iaitu sesiapa yang meminta ifah, niscaya Allah Ta'ala akan mengifahkannya. Siapa yang minta Allah Ta'ala itu beri pada dia agama, kebaikan, ada kuasa taufik untuk tahan diri daripada maksiat, Allah Ta'ala akan beri dengan izin dia. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah telah menjelaskan dalam Tuhfah bahawa ifah di sini ialah terpelihara dirinya dan bapaknya, datuknya dan ke atas daripada kefasikan. Zina ke apa ke, tu ifah, terjaga, terpelihara diri. Tu sekufulah dari sudut agama. Sekufu dari sudut kerjaya. Macam mana? Boleh ke tak? Syekh Ad-Damiri rahimahullahu taala telah menerangkan dalam An-Najmul Wahhaj fi Syarh Al-Minhaj bahawa antara ciri-ciri sekufu yang diambil kira oleh syarak ialah kerjaya atau pekerjaan. Ada juga. Dia kerja apa? Tu. Pekerjaan ini yang akan membantu manusia menjalankan kehidupan atas jalan usaha ikhtiar. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah berkata, sesungguhnya kaumku mengetahui bahawa pekerjaanku itu tidak mungkin sama sekali akan melemahkan aku daripada menyara kehidupan keluargaku. Sesungguhnya aku telah bersibuk-sibuk dengan urusan umat Islam, maka keluarga Abu Bakar akan makan daripada harta ini dan akan mengusahakan harta tersebut pada umat Islam. Imam Az-Zarkashi rahimahullah telah menyatakan bahawa pekerjaan tersebut merupakan sumber rezeki untuk diusahakan. Sudut usaha ikhtiar. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah telah menjelaskan dalam Tuhfah bahawa pekerjaan yang diambil kira pada sekufu tersebut ialah pekerjaan yang dibuat oleh bakal suami perempuan dan bapa, datuk dan ke atas. Dia kira belakang. Suami dia kerja apa, pak dia kerja apa, tok dia kerja apa.
Jadi kalau tak sama, tak sekufu lah. Jadi kalau profession contohnya ustaz, dia kena ustazah juga. Kalau pak dia tu kerja kontrak juga. Itu lah. Sampai kat atas. Oh, payah. Ini dari sudut sekufu. Dari sudut kerjaya. Pekerjaan. Kemudian habis. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Dan yang ketiga, dan pekerjaan. Tu dia kata tu pekerjaan. Yakni yang mempunyai usahanya seorang. Nombor 3. Pekerjaan tu pekerjaan harian. Maka laki-laki yang kerjanya laki-laki itu keji, tidak kufu dengan perempuan yang kerjanya perempuan yang mulia. Keji tak keji itu saya akan datang disebutlah. Contohnya ialah orang lelaki ni bekam. Dia punya tugas dia ataupun dia punya kerja dia jenis tukang bekam. Maka dia tidak sekufu dengan perempuan yang kerjanya doktor ke, ustazah ke, lagu mana mengajar Quran, tak sekufu lah. Sebab pekerjaan itu pekerjaan yang keji walaupun tidak haram. Pekerjaan yang boleh menjatuhkan maruah. Tu habis. Dan pekerjaan habis tu. Lepas tu ada lagi. Qala musannif, dan merdeka. Merdeka ni makna bukan hamba. Mana kalau hamba dengan merdeka tak sekufu. Dan jangan ada aib yang sabit khiyar. Aib yang boleh menyebabkan pilih cerai ke teruskan. Tu khiyar. Contohnya nikah-nikah, Allah lembek apanya, batang zakat. Ingatkan derah, ingatkan kuat, tak kuat apanya. Boleh khiyar perempuan tu. Contohlah. Kashfu nikah kita, sekufu dari sudut status merdeka dan tiada aib yang dibolehkan sabit khiyar. Kata musannif. Sampai habis tu, Syekh Adamiri rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam An-Najmul Wahaj bahawa tiada aib yang boleh mensabitkan khiyar itu menjadi sebahagian daripada ciri-ciri sekufu kerana 2 sebab. Sebab apa? Tidak boleh sabit, tidak ada aib yang boleh sabit khiyar itu menjadi sekufu juga. Ciri-ciri sekufu ada 2 sebab. Pertama, nafsu ataupun seseorang merasa benci terhadap orang yang punya aib tersebut pada asalnya. Nikah dengan perempuan tu, rupanya perempuan tu tersumbat daging farah. Dia tak kabur. Maka boleh khiyar, boleh cerai. Boleh pergi ke hakim, minta cerai. Sebab apa? Asalnya orang tu farah tu belum bang, tiba-tiba sumbat dengan daging. Seterusnya, mencacatkan tujuan pernikahan dengan sebab aib tersebut. Orang nikah nak seronok, tiba-tiba ada aib, ada masalah yang dia tidak redha, yang dia tak tahu sebelum tu, maka boleh minta cerai, khiyar. Beza kalau dia redha. Mana redha tu tidak bolehlah minta khiyarnya sebab dah suka. Dah apa panggil? Dah suka, dah panggil apa? Dah suka, dah redha. Maka tak ada masalah, tak boleh dah minta khiyar. Contoh dia kata sebelum nikah tu saya ni ada aib sekian-sekian, tak apalah saya terima lah. Saya pun dah malas nak cari orang lain. Contoh mana dia redha. Bila redha tak ada khiyar lah, walaupun ada aib. Orang ajam tidak sekufu dengan orang Arab. Qala al-musannifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Maka apabila diketahui daripada yang demikian ciri-ciri sekufu pada syarak tu, maka dia misal topik tafri' pada katanya bangsanya. Maka laki-laki yang ajami itu, yang bukan bangsa Arab, tiada kufu dengan perempuan yang Arabiyah, perempuan yang bangsa Arab. Laki-laki itu orang Melayu nak menikah dengan perempuan Arab, tak sekufu. Tu. Jadi kalau ada kawan-kawan kita hak Melayu nikah dengan Arab, boleh buat peli. Tak sekufu makruh. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Mughnil Muhtaj ila ma'rifati al-fadhil minhaj bahawa nisbah orang ajam tersebut kepada bapa bagi lelaki tersebut meskipun ibunya seorang yang berbangsa Arab sekalipun. Okey, nisbah ajam ni kepada siapa? Tengok pada pak dia. Jadi kalau pak dia itu menikah dengan orang ajam, memang ajam lah. Pak dia tu kalau menikah dengan orang Arab, lahir anak tu nisbah ajam, bukan nisbah Arab. Semuanya pak belakang. Apa-apa pun kaitan dengan pak dia. Bukan itu sahaja, bahkan nisbah orang Arab juga kepada bapa bagi perempuan tersebut meskipun ibunya seorang ajam. Sama juga perempuan tu ada pak dia orang Arab.
Mak dia orang Melayu. Jadi nisbah dia tu orang siapa sekarang ni? Keturunan siapa? Keturunan Arab. Walaupun dia tu mak dia Melayu. Hal ini berlaku kerana Allah Ta'ala telah memilih bangsa Arab daripada bangsa yang bukan dalam kalangan Arab. Tu. Allah Ta'ala berlaku tadi. Hal ini berlaku kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memilih bangsa Arab daripada bangsa yang bukan dalam kalangan Arab. Ini sudut pernikahan kan? Nikah orang Arab dengan orang bukan Arab. Allah Ta'ala pilih dah sejak azali. Jadi sekarang ni anak tu nak keturunan siapa? Keturunan Arab. Kalau pak dia Arab. Kalau pak dia Ajam, maka keturunan dia Ajam. Walaupun mak dia tu Arab. Bukan itu sahaja, bahkan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah telah menyatakan dalam Tuhfah bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah membezakan orang yang berbangsa Arab dengan orang yang berbangsa bukan Arab dengan kelebihan-kelebihan lain yang banyak, seperti mana sabit dalam hadis-hadis yang sahih. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah telah menyebutkan kelebihan-kelebihan orang Arab tersebut dan selain daripada orang Arab dalam kitabnya yang berjudul Mablaghul Irbi fi Fadailil Arab. Boleh cari kitab tu lah. Buat ada PDF macam sendiri. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahhaj bahawa sebab tidak sekufunya orang lelaki yang Ajam dengan perempuan yang berbangsa Arab ialah mulianya orang Arab melebihi orang yang bukan bangsa Arab. Ni ilat kenapa tak sekufu. Kenapa lelaki orang Melayu tak sekufu dengan perempuan Arab? Kerana ilat dia orang Arab lebih mulia pada orang bukan Arab. Itu sunnatullah dia. Buat macam mana? Jadi kena akur je lah orang Melayu ni pun. Jadi orang Arab dari sudut nisbah keturunan lebih mulia daripada orang bukan Arab. Tapi bukan bermakna mereka tu boleh jadi modal untuk mereka takabur dan merendahkan orang. Orang Arab kadang-kadang sombong ke? Duduk berasa orang Melayu ni tak ada apa. Perkara yang dikehendaki dengan orang Arab ialah orang yang dirinya dinisbahkan kepada sebahagian kabilah-kabilah. Kabilah Quraisy, Kinanah, daripada kabilah depa. Daripada ada orang Arab ni dia jaga kabilah dia, keturunan dia. Orang Melayu tak ada. Syekh Al-Fariqi rahimahullahu ta'ala telah menyatakan bahawa sesiapa yang terpelihara nasabnya, maka dirinya seperti orang bangsa Arab. Ada kita ni, siapa-siapa orang Melayu yang kita kenal nasab kita sampai Nabi Adam. Ada. Sangat-sangat mustahil lah. Kecuali keturunan Nabi ke. Tu boleh sebab dia keturunan orang Arab. Jadi orang Arab ni jaga sungguh. Sebaliknya, jika nasab seseorang itu tidak terpelihara, maka dirinya seperti orang yang bukan berbangsa Arab. Jadi orang Ajam ni bezanya ialah dari sudut keturunannya tidak terjaga, tidak terpelihara nasab itu. Tak tahu punca. Tapi orang Arab jaga. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan yang bukan Quraisyun itu, puak Quraisy, tiada kufu dengan perempuan yang Quraisyiyah. Perempuan tu orang Quraisy. Nak menikah dengan lelaki yang bukan Quraisy, tidak sekufu. Kashfu niqab, orang lelaki yang bukan Quraisy tidak sekufu dengan perempuan Quraisy. Kata musannif begitu, yakni orang lelaki Arab yang bukan keturunan Quraisy tidak sekufu sama sekali dengan perempuan yang berketurunan Quraisy. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahhaj bahawa ini berlaku kerana lebihnya orang Arab yang berketurunan Quraisy berbanding keturunan Arab yang bukan dalam kalangan Quraisy. Dalam keturunan Arab pula ada yang lagi mulia, iaitu keturunan Quraisy. Ada pula. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Tuhfah bahawa keturunan Arab Quraisy melebihi nisbah kemuliaan daripada keturunan Arab selain Quraisy. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, ni ilat kenapa Quraisy itu lebih mulia, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih bangsa Quraisy daripada bangsa Kinanah. Orang yang mulia bin orang yang mulia bin orang yang mulia bin orang yang mulia. Tu ilat. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dan yang bukan Hashimi, yakni dan lelaki yang bukan Hashimi, bukan keturunan Hashim itu, tiada kufu dengan perempuan yang Hashimiyah, dengan perempuan yang bangsa Hashim. Tidak sekufu sama sekali. Kata musannif, dan yang bukan Hashimi itu tiada sekufu dengan perempuan yang Hashimiyah. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Minhajul Talibin wa Umdatul Muftin bahawa orang lelaki Arab yang bukan berketurunan Muttalib
juga tidak sekufu dengan perempuan Arab yang tidak berketurunan Muttalib. Bani Muttalib Bani Hashim, Bani Muttalib kan. Kalau zakat dalam bab mazhab Syafi'i tu, Ali Muhammad. Siapa Ali Muhammad tu? Oh, Ali Muhammad dalam maqam zakat menurut mazhab Syafi'i dua, Bani Hashim, Bani Muttalib. Jadi Bani Hashim gitu, Bani Muttalib pun gitu juga. Orang lelaki yang bukan Bani Muttalib tidak sekufu dengan perempuan yang Bani Muttalib. Begitu. Qala al-muallif rahimahullah pula. Tak mati lagi. Bukan itu sahaja, bahkan bangsa Arab yang berketurunan Abdus Syams dan Naufal juga tidak sekufu anak-anak lelaki mereka dengan anak-anak perempuan dalam kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Lagi cabang lagi lah, Bani ada 4. Pecah lagi 4 lah. Bani Muttalib, Bani Hashim, Bani Naufal, Bani Abdus Syams. Jadi sekarang ni Bani Abdus Syams dengan Bani Naufal, anak perempuan dia nak menikah dengan anak perempuan tadi. Bukan, anak lelaki. Anak lelaki itu nak menikah dengan anak perempuan daripada keturunan Bani Muttalib, Bani Hashim, yang lebih mulia daripada Naufal dan Abdus Syams. Tak sekufu. Allah, tak sekufu lagi. Perkara ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah dalam Mughnil Muhtaj. Bani Hashim dan Bani Muttalib sekufu. Okey, sekarang ni kalau menikah Bani Muttalib dengan Bani Hashim sekufu dah. Syekh Khadamiri panjang. Syekh Khadamiri rahimahullah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahaj fi Syarhil Minhaj bahawa Bani Hashim dan Bani Muttalib itu sekufu antara satu sama lain. Sekufu. Sekufu mana sama boleh Bani Hashim seorang laki-laki nikah dengan Bani Muttalib perempuan, ataupun terbalik, lelaki Bani Hashim nikah dengan perempuan Bani Muttalib. Terbalik boleh. Sekufu, jangan salah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami dan Bani Muttalib itu sama dan serupa. Itu dalil dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Perkataan kami yang dimaksudkan di sini ialah Bani Hashim, kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan keturunan Bani Hashim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam Bani Hashim. Imam Syafi'i Bani Muttalib. Adik-adik. Dua-dua tu keturunan Quraisy belaka. Imam Syafi'i Bani Muttalib, Nabi sallallahu alaihi wasallam Bani Hashim. Artinya samalah isunya. Orang Said boleh nikah dengan orang yang bukan Said. Dari sudut sekufu tak sekufu lah. Dari sudut keturunan tidak sekufu lah. Kalau yang lelaki, yang perempuan tu nak menikah dengan lelaki biasa, tak sekufu. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menerangkan dalam Mughni bahawa tempat yang dikatakan sekufu antara Bani Hashim dan Bani Muttalib ialah jikalau perempuan tersebut bukan syarifah. Pula dah. Ni kena mengaji ilmu keturunan lah pula Dia kata apa? Tempat, mahal. Kalau dalam kitab Arab, mahallu dia panggil mahallul kufi. Tempat yang kata sekufu tu antara Bani Hashim dan Bani Muttalib ialah kalau perempuan tersebut bukan syarifah, dia kata. Adapun jikalau perempuan tersebut syarifah, maka lelaki tersebut tidak sekufu dengannya, melainkan lelaki yang berstatus syarif juga. Dia ada detail lagi Ni masuk bab keturunan lah pula Bani Muttalib, Bani Hashim pula ada pecah dua pula, syarif dengan bukan syarif. Jadi yang syarif kena sekufu dengan syarif. Perempuan yang syarif tidak sekufu dengan perempuan dengan lelaki yang tidak syarif. Syarif dan syarifah ini hanya khusus kepada anak cucu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain serta ayah kedua-duanya, iaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sampai sekarang adalah syarifah tu, tapi yang lelaki tu ni panggil Said. Tu bis. Syekh Ibnu Zahirah telah memperingatkan perkara tersebut. Oleh sebab itu Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah telah menerangkan dalam Tuhfah bahawa anak cucu Sayyidatina Fatimah itu tidak sekufu dengan selainnya daripada Bani Hashim. Jadi Sayyidatina Fatimah ni khusus anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bani Hashim sekufu tak kalau nikah dengan orang lain? Tak sekufu. Sebab dia ada syarifahnya tersendiri. Hal ini berlaku kerana ia merupakan khususiat. Tu ilat dia. Kenapa tak sekufu? Ini ilat tu khusus untuk Fatimah lah. Khususiat Nabi SAW iaitu, apa khususiat dia? Penisbahan nasab cucu cicit Nabi disandarkan kepadanya. Sama ada
dalam bab sekufu atau selainnya, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, tadi kita kata keturunan ini nisbah pada pak. Jadi Sayyidah Fatimah nikah dengan Ali, tapi kenapa tak nisbah pada Ali? Oh, sebab khususiat. Dan nisbah juga pada Fatimah, yang Fatimah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, binti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia saja yang begitu, hak lain tidak. Hak lain mesti ikut pak juga. Sama ada kita ke, orang Arab biasa ke, semua ikut pak belaka. Kecuali keturunan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra bin sampailah binti Fatimah bin Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bin Fatimah binti Muhammad. Gitu nisbah dia kepada Fatimah, dia seorang yang mana Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain bin Fatimah Az-Zahra. Bin ke binti ya? Bin betul lah bin. Betul betul lah. Binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Dia seorang. Sebab tu dia tidak sekufu dengan orang lain. Walaupun dalam kalangan Bani Hashim. Sebab khususiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bukan itu sahaja, bahkan yang dikatakan sekufu antara Bani Hashim dan Bani Muttalib itu apabila perempuan tersebut merdeka. Ada lagi syarat dia. Bukan setakat syarifah, maka mestilah merdeka. Dia kata sekufu antara Bani Hashim dan Bani Muttalib, yang pertama tadi bukan dalam kalangan syarifah. Kalau syarifah kena syarifah lah. Lepas tu yang kedua, mestilah mereka tu dua-dua merdeka. Kalau salah satu hamba tidak sekufu. Gitu. Maka jikalau seorang lelaki daripada Bani Hashim atau Bani Muttalib bernikah dengan seorang perempuan hamba, kemudian lahir seorang anak perempuan, maka anak perempuan tersebut dimiliki oleh penghulu ibunya. Seorang lelaki daripada Bani Hashim atau Bani Muttalib menikah dengan perempuan hamba. Lepas tu setubuhlah kawan diorang tu. Bila setubuh, keluar anak pula perempuan. Perempuan tersebut milik penghulu mak dia. Mak perempuan tu lah. Maka harus penghulunya itu menikahkan anak perempuan bagi ibu tadi dengan lelaki yang berstatus hamba lagi. Berstatus hamba lagi pula rendah status keturunannya. Boleh pula gitu. Ni keturunan tak ada lah sama sekarang ni. Sebab hamba ni. Taswir gitulah. Orang Arab yang berketurunan selain Quraisy sekufu dengan orang Arab bukan Quraisy yang lain. Orang Arab yang berketurunan selain Quraisy sekufu dengan orang Arab yang bukan Quraisy juga. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu taala telah menjelaskan dalam Mughni bahawa orang lelaki Arab yang bukan keturunan Quraisy sekufu dengan perempuan Arab yang bukan keturunan Quraisy juga. Perkara ini disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu taala dalam keadaan diri Imam Rafi'i menukilkannya daripada sebahagian pandangan ulama yang lain. Bahkan dalam Ziyaratul Rawdah. Ziyaratul Rawdah ni maksudnya dalam kitab Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin Imam Nawawi, dalam tu ada sebut kultu. Hak tu Ziyaratul Rawdah. Sebab yang selain kultu tu dia mukhtasar daripada Syarah Kabir Imam Rafi'i, Asy-Syarhul Kabir. Bahkan dalam Ziyaratul Rawdah menjelaskan bahawa pandangan ini juga turut disandang oleh kebanyakan para ulama. Doktor Imam Ar-Rafi'i rahimahullah telah menjelaskan bahawa seperti mana dapat difahami daripada perkiraan nasab keturunan daripada orang Ajam, maka begitu juga dikirakan kepada orang Arab yang selain daripada Quraisy. Namun begitu, Imam Al-Mawardi rahimahullah menyebutkan dalam Al-Hawi bahawa berlaku perselisihan pandangan ulama daripada kalangan Al-Ashab Asy-Syafi'iyah pada orang Arab yang selain Quraisy dari sudut status kufunya. Khilaf. Tadi dikata sekufuan sat topik tu. Ni khilaf. Jadi ni wajah sebenar, khilaf dua pandangan. Para ulama Basrah mengatakan orang Arab selain keturunan Quraisy itu saling sekufu antara satu sama lain. Basrah. Jadi Imam Nawawi contohnya dia akan ibarat dengan qala ulama'ul basriyin ataupun qala al-basriyun. Pandangan kedua ulama Baghdadiyun. Orang Arab selain berketurunan Quraisy itu saling berlebih kurang dari sudut darjatnya. Saling berlebih kurang maksudnya tidak sekufu. Mana ada juga yang lebih, ada juga yang kurang. Maka yang lebih itu sekufu dengan lebih, yang kurang sekufu dengan kurang. Betul. Yang ni ada yang lebih mulia dan ada yang lebih rendah kemuliaannya. Nisbah orang yang lebih tinggi pangkat kemuliaannya. Hasilnya, simpulannya mudar. Mudar tu ada titik kat dal, kat di tu. Tu nama dad. Mudar. Lebih tinggi kemuliaan nasabnya berbanding Rabi'ah bin Adnan. Kita sebutlah tak arti pun. Keturunan pun.
Dan Adnan lebih tinggi nisbah kemuliaannya berbanding Qahtan. Tu nama keturunan yang Arab yang selain Quraisy. Hal ini kerana ia mengambil kira dari sudut dekatnya dan hampirnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hampir juga dengan Nabi, tapi yang mana lebih hampir itu lebih mulia. Tu kena cek ilmu nasab lah. Lebih hampirnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nisbah nasab keturunan. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu taala telah menyatakan dalam Mughni bahawa gurunya iaitu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah berpendapat bahawa pandangan ini aujah, kuat. Mana? Dalam kalangan keturunan yang selain Quraisy ada juga yang lebih, ada juga yang kurang. Jadi bukannya semua orang yang selain Quraisy sekufu dengan selain Quraisy. Hal ini berlaku kerana sekurang-kurang martabat selain orang Arab Quraisy itu bersamaan dengan orang yang bukan berbangsa Arab seperti mana disebutkan dalam Al-Muhimmat, nama kitab. Sekurang-kurang martabat selain orang Arab Quraisy bersamaan dengan orang yang bukan berbangsa Arab. Orang yang bukan berbangsa Arab apa dia? Ajam lah. Orang Arab yang bukan Quraisy sama saja dengan orang Ajam. Dari sudut ada yang tinggi, sekufu dengan yang tinggi. Yang rendah tak sekufu dengan yang tinggi. Begitu. Keturunan Quraisy, adakah keseluruhannya sekufu antara satu sama lain? Pula dah. Tadi keturunan selain Quraisy. Ni Quraisy tu sendiri ada tak semua tu sekufu ataupun ada yang lebih kurang? Seseorang menyatakan bahawa keturunan Quraisy itu sebahagiannya dengan sebahagian yang lain itu sekufu, seperti mana mereka itu sama darjatnya dari sudut keahlian untuk menjadi Al-Imamul A'zam. Al-Imamul A'zam dilantik daripada keturunan Quraisy. Itu yang lebih utama. Dalam kitab akidah ada. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Jawapannya ialah pengiraan nasab untuk bab sekufu lebih ketat berbanding pengiraan dari sudut keahlian untuk menjadi Al-Imamul A'zam. Ia seolah-olah nak mengkritik Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kata sama je puak Quraisy dengan puak Quraisy sama-sama level sekufu. Sebab mereka ni semuanya boleh jadi Al-Imamul A'zam. Maka dikritik. Tu dalam bab pemimpin, ni dalam bab sekufu pernikahan lebih ketat. Oleh sebab itu diserupakan bangsa-bangsa Arab daripada Quraisy dalam bab kepimpinan meskipun tidak sama sekali sama darjatnya ni sebuah sekufu dalam pernikahan. Maknanya dalam mazhab Syafi'i kita dalam bab pernikahan Quraisy pun ada juga lebih kurang. Dalam bab keturunan kepimpinan sama berlaku. Mereka tu boleh jadi Al-Imamul A'zam. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu taala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash bahawa Imam Ar-Rafi'i rahimahullah dan Imam An-Nawawi rahimahullah, ini dipanggil Syaikhan, telah berpegang dengan lantikan Al-Imamul A'zam bahawasanya jikalau tiada orang Arab yang berketurunan Quraisy yang melengkapi syarat-syaratnya, syarat-syarat Imamul A'zam, maka akan dilantik kepimpinan tersebut kepada Bani Kinanah. Ini dari sudut Imamul A'zam ada bahas. Imamul A'zam di kalangan Bani Quraisy. Sekarang ni kalau Bani Quraisy tu ada tapi tak cukup syarat, adalah syarat dalam kitab akidah ada. Maka dipindah kepada siapa pemimpin tu? Bani Kinanah. Dah sekarang ni Quraisy ni mana dekat Malaysia Jadi tak boleh pemimpin Perdana Menteri Quraisy tak boleh lah. Habis dah. Jikalau masih tiada yang boleh dilantik untuk menjawab jawatan pemimpin tersebut, maka didahulukan orang lelaki dalam kalangan anak cucu Nabi Ismail. Situ. Jikalau tidak berkemampuan juga, maka kita akan berpindah lantikan tersebut kepada orang Ajam, iaitu orang lelaki yang bukan berbangsa Arab. Inilah sekarang Perdana Menteri tu. Tak ada lah siapa nak jadi Perdana Menteri Agung. Semua Ajam lah kau lah. Habis. Lihat sebentar. Ada soalan? Half time. Sini tak sangkut itu. Aku kan. Ya kalau duduk okey sikit. Kalau duduk meja tak tahu jadi masalah. Duduk okey. Sebab itu Kashful Nikah kita duduk. Sebab tu yang tak ada masalah. Pelik tau. Padahal tempat sama lah. Ni pun tak sangkut langsung ni. Aduh, macam Cibadang. Cibadang. Siapa? Surau. Kalau ada buku yang lepas setiap apa yang lebih rendah daripada perempuan mungkin perempuan. Tapi apa dalam isu kafe bang? Kafe? Ya, ada kafe yang bertunang lelaki ni ada bertunang perempuan ada kafe. Lelaki ada kafe yang yang terlebih tinggi pun tak ada tu. Jadi gitu.
Dia ra'i perempuan. Kufu ni lebih ra'i perempuan. Lepas tu saya akan datang, orang lelaki fasik, perempuan fasik sekufu dengan lelaki soleh. Pelik ke? Tu tinggi ke? Tapi dari sudut mana maslahatan untuk perempuan dijaga agama dia tu dengan orang soleh, dia jadi sekufu. Kalau lelaki tinggi sana tak itu. Macam sahabat ni tinggi kan, dia tak boleh nikah kan, bukan tak boleh nikah, tidak sekufu dengan anak tabi'in. Sebab apa? Sebab penisbahan dia sahabat tu kepada titlenya sebagai sahabat. Yang perempuan tu sebagai title dia tabi'in, pak dia tabi'in. Jadi rendah sikit. Perempuan tu rendah sikit, sahabat tu atas sangat. Tak sekufu dah. Asal sekufu ni tadi takrif dia, sekufu ni lelaki menjadi mulia dengan sebab nikah dengan perempuan ni. Perempuan ni jadi mulia dengan sebab nikah dengan lelaki ni. Dia asalnya dua-dua lah. Tapi kalau tengok contoh-contoh tu lebih banyak menang perempuan. Sebab perempuan ni nak kepada keselesaan. Kalau terlalu khisah, terlalu hina sangat pun tak boleh juga. Terlalu lajak tinggi pun tak boleh juga. Dia ada malu dia. Gitu lebih kurang. Dia punya sebab. Kalau syarif punya syarifah ni, kalau lelaki syarif, perempuan tidak syarifah, jadi masih sekufu lah. Betul lah? Lelaki syarif, perempuan tidak syarifah, jadi masih lagi sekufu. Tadi yang tidak sekufu kalau syarifah, lelaki yang bukan syarifah, tak syarif. Kalau ikut tak sekufu lah. Kalau sekufu ni dia kira dua-dua. Cuma banyak menang kot laki. Kot laki dah. Banyak menang kot perempuan. Macam sahabat tadi dengan tabi'in. Tak sekufu. Lepas tu cuma contoh dia buat bari tadi. Contoh keturunan Quraisy, Bani Kinanah tu. Yang rendah tu lelaki. Lelaki yang bukan Bani Quraisy tidak sekufu dengan perempuan yang Bani Quraisy. Dia tak sebut pula sebaliknya macam mana. Kalau sebaliknya lah, laki yang Bani Quraisy nikah dengan perempuan yang tidak Bani Quraisy. Dia tak sebut. Dia tak sebut situ. Adakah sama ataupun perempuan saja yang menang dari sudut sekufu? Tu iskal lah. Nak kata dia sebut satu faham yang satu lagi, sebab tempat lain lebih menang perempuan. Hari akan datang lagi. Ada lagi. Perempuan yang hafal Quran tidak sekufu dengan lelaki yang tak hafal Quran. Perempuan yang alim tafsir, alim fiqh tidak sekufu dengan lelaki yang alim fiqh saja. Bapak dia yang alim fiqh, tauhid, tasawuf tidak sekufu dengan lelaki yang pak dia hanya alim fiqh dan tasawuf saja. Jadi banyak menang ke perempuan. Banyak contoh tu perempuan. Seolah-olah zahir ibaratnya gitu lah. Kalau lelaki boleh berlaku. Betul lah? Pak dia siapa? Pak perempuan. Tak sekufu. Sekufu kalau dah redha tu tak apa. Payah cari sekufu Ada soalan tu? Berapa orang? Sini tu. Tak lebih lah. Apa? Buat lebih ni. Sebab takut ni sangkut. Takut ni sangkut. Tapi tak ada orang tengok ni. Kosong. Mereka ada kelas Lecturer dulu buat kelas pukul 9. Mana cerita lecturer. Nazwi, ada soalan Nazwi? Nazwi bawa balik pada pejuang Palestin. Kita sekarang ni tengah kumpul soalan-soalan jawab yang kita buat 3 tahun. Oi bapak lah. 3 jam baru edit 3 soalan. Weh, berapa ribu soalan? Tak. Nak tulis, nak himpun jadi jilid gini. Satu. Buat berbak lah. Soalan semua. Soalan yang kita pernah jawab.
Kita himpun dalam tele. Semua. Nama kita Ad-Durrarul Filfilaniyah fi Jawabil As'ilatil Bahiyah. Oh, banyak ke. 2021 sampai 2023. Asal 1000 muka. Kena buat 2 jilid. Lama juga edit payah. Edit bagi cantik tulisan macam ni. Oh, payahlah. Sekejap atlet, sekejap transliterasi. Itu yang buat, tak ada orang. Ha? Buat bab. Semua yang kita pernah jawab. Semua start daripada hamba jawab yang beribarat tu sampai sekarang. 3 tahun dah. 3 tahun dah. Tak tahu tebal mana tu. Ni sekarang baru 6 soalan, 30 muka lah. Tu habis kecil tu, habis 1.0 lah. Dia punya underline apa? Space. Lepas tu 12. Ha? Lu apa? Gila. Kita nak tajlid buat bodoh-bodoh ya. Buat simpanan diri. Soal macam soal Hanafiah boleh ke? Soalan jawab. Siap tarikh lagi, tarikh jawapan. 27 Januari 2021. Boleh lah, kenangan-kenangan. Ni time ni jawab. Aduh. Mana? Soalan. Maling dah apa? Kata musannif rahimahullah. Tak habis lagi. Tak habis lagi. Topik seterusnya. Lelaki yang berketurunan Hashimi bernikah dengan seorang hamba perempuan. Kita tengok. Syekh Ad-Damiri rahimahullah telah menerangkan dalam An-Najmul Wahash bahawa dikecualikan daripada perbahasan yang telah disebutkan di atas pada masalah apabila seorang lelaki yang berketurunan Hashimi bernikah dengan seorang hamba perempuan dengan syarat-syaratnya. Maka anak-anak perempuan yang lahir hasil daripada pernikahan mereka itu, iaitu lelaki yang Hashimi dengan hamba perempuan, akan menjadi seorang perempuan yang berstatus hamba lagi pula berketurunan Hashimi. Pelik dah. Pelik pula. Seorang lelaki yang Hashimi nikah dengan seorang perempuan hamba. Mana Hashimi merdeka lah. Setubuh diorang tu. Keluar anak. Anak tu status dia hamba lagi pula berketurunan Hashimi. Pelik sikit lah. Seolah-olah macam tak ikut bapak sepenuhnya. Bapak kan merdeka. Kalau ikut kan merdeka jugalah dengan Hashimi. Ni dak masalah ni dikecualikan. Ni panggil kullu qa'idatin lahu mustafniyat. Keharusan penghulu menikahkan hamba perempuannya dengan hamba lelaki yang rendah nasabnya. Okey, ni hak penghulu pula. Jadi penghulu ni ada seorang hamba perempuan, dia nak menikahkan hamba perempuan. Dia nak tahu apa pula tu? Ingat karipak semalam. Karipak semalam apa cerita? Goreng Rashidan goreng. Apa tadi hilang dah. Jadi penghulu sekarang ni ada hamba perempuan. Dia nak menikahkan hamba perempuan tu dengan lelaki yang rendah nasab dia. Okey. Syekh Ad-Damiri rahimahullah telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash bahawa Imam Nawawi rahimahullah dan Imam Ar-Rafi'i rahimahullah telah berpegang pendapat yang menyatakan keharusan ke atas penghulu untuk menikahkan hamba perempuannya, perempuan penghulu, dengan seorang lelaki yang berstatus hamba lagi pula rendah nasab atau keturunannya. Makna kalau dia tu penghulu ada kuasa veto lah sekolah. Kalau ikutkan perempuan tu kena hak tinggi, hak sama rata lah. Hamba perempuan yang nasabnya sama macam perempuan lah, walaupun perempuan tu hamba. Sekarang ni perempuan ni hamba, ada keturunan sikit, tapi disebabkan dia di bawah penghulu, maka penghulu dia harus kata Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i untuk menikahkan hamba lelaki yang hamba juga lagi pula rendah lagi nasab dia. Boleh. Ni benda yang pengecualian berlaku lah ni.
Pengiraan keturunan orang yang bukan berbangsa Arab. Pula dah. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu subhanahu wa ta'ala dalam An-Najmul Wahash fi Syarhin Minhaj, dan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala dalam Mughnil Muhtaj telah menjelaskan bahawa pengiraan keturunan orang yang bukan berbangsa Arab, bukan bahasa Arab, mana ajam lah, itu berlaku khilaf, perselisihan pandangan ulama. Khilaf, macam mana nak kira ni? Mulia tak mulia? Pandangan asah, dikirakan kemuliaan nasab pada orang yang bukan berbangsa Arab itu seperti mana orang yang berbangsa Arab juga. Hal ini berlaku kerana berdasarkan qiyas kepada orang yang berbangsa Arab. Ini dia panggil istinbat hukum melalui qiyas. So, fiqh. Maka menurut pandangan ini, pandangan asah, orang yang berbangsa Parsi lebih utama berbanding dengan orang Turki. Ni pula dah. Tak faham lagi tau ni. Apa pilih Parsi dulu? Ini suai elak saja. Parsi ada kaitan dengan Islam sikit ni rasanya. Tengok lagi. Kerana mereka terlebih dahulu, ada kata dah. Kerana mereka terlebih dahulu menerima Islam. Tu ilat kenapa Parsi lebih utama. Jadi lepas Arab, bangsa Arab ke bangsa Ajam, bangsa Arab lebih utama. Bangsa Arab pula ada Quraisy. Quraisy tu pula ada Syarifah. Syarifah tu pula ada merdeka tak merdeka. Lepas tu ada Bani Hashim, Bani Muttalib. Dua-dua tu khilaf ulama, adakah sekufu secara mutlak ataupun ada lebih kurang juga. Bani Hashim dengan Bani Muttalib tidak sekufu dengan anak lelaki Bani Naufal, Bani Abdul Syams. Tu kalau Arab. Selain Arab pula, siapa yang lebih mulia? Keturunan Parsi. Sebab apa? Sebab dia yang lebih awam menerima Islam berbanding Turki. Bukan itu sahaja, bahkan orang yang berbangsa Parsi lebih utama berbanding dengan orang yang berbangsa Qibti Mesir. Kerana berdasarkan hadis yang diriwayatkan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jikalau agama itu tergantung di bintang Thuraya, bintang ni apa? Bintang falak ni lah. Thuraya namanya. Niscaya seorang lelaki daripada bangsa Parsi akan mencapai. Ini nak menunjukkan kelebihan Parsi. Tambahan lagi, Bani Israel akan menjadi lebih utama berbanding bangsa Qibti kerana terdahulunya mereka dan kerana banyaknya Nabi pada bangsa Israel. Israel itu bangsa, Yahudi itu agama. Jahat Yahudi tu. Tu Israel tak mesti jahat. Yang kedua, pandangan kedua, tidak diambil kira nasab keturunan daripada orang yang bukan berbangsa Arab. Pula dah. Hal ini kerana mereka tidak prihatin terhadap penjagaan nasab keturunan mereka sendiri. Kasar tu. Bahkan tidak dituliskan nasab-nasab mereka yang terdahulu. Betul, kita tak tahu dah bin ke apa. Paling tahu pun bin keempat. Bin kelima paling banyak. Ke 10 tak ada lah. Tak tahu siapa dia. Tahu kapir ke mana aku lah atas tu. Menurut pandangan ini, maka samalah pangkat antara orang Parsi, Qibti dan Turki. Pandangan kedua samalah sebab tak nak nilai. Orang Ajam tak nak nilai. Pandangan ini disepakati oleh majoriti ulama. Tapi dia bukan pandangan asah. Sebab tu kalau kita mengaji kitab Turaf, contoh Fathur Rahman tu Ustaz Mahdi baca tu. Jadi Syekh Zakarsy kata, ni pandangan jumhur. Tiba-tiba Syekh Zakaria Ansari mudha'if ke dia. Tu, mudha'if kan? Mudha'if ke dia. Lepas tu didatangkan elak dia, dalil dia. Tu sedap kitab Turaf tu. Bukan semestinya ni lah orang panggil. Kalau buat hujah ni, pandangan majoriti tidak semestinya betul. Sedap tu. Dalilnya ni ibarat dia. Sedap gitu. Imam Al-Azra'i rahimahullah telah menyatakan bahawa pandangan B ini merupakan pandangan sebenar. Pula dah. Imam Al-Azra'i kata ni pandangan yang as-sawab. Dari sudut nukilan dan maknanya. Pengiraan nasab ini juga dinisbahkan kepada bapa seseorang pada selain anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, nisbah pada Fatimah, mak dia. Itu nisbah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tiada kesan sama sekali pada ibunya meskipun ibunya itu seorang hamba sekalipun. Kecuali masalah-masalah tadilah. Mana dia tak ambil kira dari sudut ibu, ambil kira sudut bapa. Bapa tu mereka lah dia. Tapi kecuali hak tadi itulah. Hak tadi itu seorang keturunan Hashimi yang merdeka menikah dengan seorang perempuan yang hamba. Maka anak yang keluar yang perempuan tu keturunan Bani Hashim lagi pula hamba status dia. Namun begitu Imam Ar-Rafi'i rahimahullah dan Imam An-Nawawi rahimahullah mentarjihkan pandangan A. Syaikhan, sebab tu kuat tu. Tu kaedah, kalau dua syaikhan ini bersepakat, maka itulah pandangan yang mu'tamad. Kerana mengikuti Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala. Kerana ikut Imam Baghawi. Imam Baghawi sebelumnya
Imam Baghawi ada kitab At-Tahdzib. Boleh beli kitab tu lah. At-Tahdzib Imam Baghawi. Dia ada nukil pelbagai khilaf ulama. At-Tahdzib fil fiqh Syafi'i. Bukan Muhadzab. Muhadzab tu Imam Syirazi. Pensabitan kemuliaan nasab menurut Imam Al-Haramain. Sekarang ni menurut pandangan Imam Al-Haramain, kemuliaan nasab ni sabit ke mana? Imam Al-Haramain rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan berkenaan dengan pensabitan terhadap kemuliaan keturunan seorang itu daripada 3 sudut. Pertama, disandarkan keturunannya itu kepada Nabi SAW, maka dia jadi mulia. Yang kedua, disandarkan keturunannya kepada para ulama, orang alim, anak orang alim. Maka sesungguhnya para ulama itu merupakan pewaris bagi segala Nabi. Dengan para ulama, Allah Ta'ala menjaga agama Islam ini. Yang seterusnya, disandarkan keturunannya kepada orang yang baik dan bertakwa. Inilah paling kurang kita ni. Mana keturunan kita tidaklah fasik, tidaklah kafir contohnya. Tu pun keturunan mulia. 3 bagi Imam Haramain. Keturunan Nabi, keturunan ulama, keturunan orang yang soleh. 3. Maka dapat difahami daripada senarai berikut, kemuliaan nasab seseorang tidak ditentukan jikalau disandarkan keturunannya itu kepada kemegahan dunia. Tak ada itu. Kaya ke tak ada. Dan kezaliman terhadap orang bawahan, meskipun manusia semuanya berbangga-bangga dengan perkara sedemikian sekalipun. Elak sekarang orang Arab ni keturunan dia mulia. Sebab apa? Sebab mereka berbangga-bangga dengan keturunan mereka. Mereka menjaga nasab mereka. Tapi adakah kalau orang yang bukan ajam contohnya, dia bangga juga, tapi bangga sebab keturunan tu orang zalim. Bangga sebab menzalimi orang bawahan. Bangga sebab kemegahan dunia. Tak kira, sebab bangga itu tak kena bertempat. Tu. Namun begitu dalam Al-Muhimmat, kitab tu menyatakan bahawa diambil kira nisbah mulianya keturunan apabila dinisbahkannya kepada kemegahan dunia. Ini pendapat dalam kitab Al-Muhimmat. Dia kata kemegahan dunia juga boleh menjadikan nasab seorang tu mulia. Hal ini kerana ia membawa kepada perbahasan sekufu dari sudut kerjaya. Kan kalau ada kemegahan dunia tu ada banyak harta, kerja kaya dan pekerjaan. Maka orang yang mempunyai pekerjaan dan kerjaya yang mulia tidak akan sekufu dengan orang yang melakukan kerja yang hina. Contoh dia bekam. Contohnya apa-apalah yang nampak hina. Kerja tu sampah ke. Orang yang baru masuk Islam dengan orang yang telah lama masuk Islam daripadanya, sekufu kah? Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Mughni bahawa orang yang baru masuk Islam tidak sekufu dengan orang yang telah lama masuk Islam daripadanya. Ni seolah-olah umum ni. Sama ada lelaki begitu atau perempuan begitu, tak sekufu belaka. Lelaki yang baru masuk Islam, ni mari lelaki pula. Lelaki yang baru masuk Islam tidak sekufu dengan perempuan yang bapaknya atau keluarganya banyak yang Islam. Lelaki ni mana kafir lah asalnya, waktu masuk Islam. Nak menikah dengan perempuan yang mana Islam dan bapak keturunannya semua Islam belaka. Adakah sekufu? Syekh Muhammad Khatib Syirbini sebut bahawa seorang lelaki yang baru masuk Islam tidak sekufu dengan perempuan yang mempunyai bapaknya ataupun lebih yang masuk Islam. Ataupun lebih ni atas lah. Datuk, nenek, moyang. Tak sekufu. Sebab perempuan lebih pada lelaki. Bapak dan datuk lelaki yang Islam tidak sekufu dengan perempuan yang Islam bapaknya, datuknya dan moyangnya. 3. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini sebut bahawa seorang lelaki yang mempunyai bapak dan datuk beragama Islam. Mana pak dia pun Islam lah. Pak dia Islam, tok dia Islam. Moyang tu kafir. Tidak sekufu dah dengan perempuan yang mempunyai bapak, datuk dan moyangnya beragama Islam. 3. Sebab perempuan ini sebuah keturunan lebih mulia dari sudut keislaman dia berbanding lelaki tu. Maka tidak sekufu. Sejahtera habis. Noktah. Mana dia? Tak ada apa? Okey. Tafriq pada katanya jangan ada aib yang sabit khiyar. Yang tiada sejahtera daripada aib itu, tiada kufu dengan perempuan. Yang ni lelaki yang tiada sejahtera daripada aib itu, tiada kufu dengan perempuan yang sejahtera daripada aib. Iaitu aib gila dan sopok. Nombor 1, iaitu baras,
penyakit balak. Sopok ni ialah yang putih-putih tu. Dan juzam. Juzam iaitu penyakit badam. Juzam ni luruh daging. Luruh daging. Dia ada hospital khusus setiap negeri. Juzam. Tapi jarang berlaku lah. Maka yang tiga ini bersekutu antara laki-laki dan perempuan. Jika ada keduanya, bersekutu ni mana sama lah. Mana kalau lelaki ada aib, perempuan ada aib, gila, sopok, juzam ni tak sekufu. Jika ada keduanya, yang laki-laki dan perempuan bersamaan pada jenisnya, jenis aib. Contoh gila dengan gila, sopok dengan sopok. Apa lagi? Juzam dengan juzam. Seperti sama sopok sekalipun, kerana seorang itu luwak pada taulannya. Taulan seorang, barang yang tiada pada dirinya, diri seorang. Tak sekufu juga. Sopok nikah dengan sopok tak sekufu juga. Sebab ilat dia, orang itu nafsu dia mesti luwak dengan apa yang ada, apa yang ada pada orang lain yang tak ada pada diri dia. Walaupun sama-sama sopok, walaupun sama-sama busuk contohnya, walaupun sama-sama gila, tapi nafsu seseorang tidak mahu benda yang tak ada pada dia, benda yang nafsu seseorang tidak suka benda yang ada pada orang yang tak ada pada diri dia. Walaupun sama-sama gila, walaupun sama-sama sopok, walaupun sama-sama baras. Nombor 3, yakni walaupun penyakit yang ada pada lelaki itu sama jenisnya, jenis penyakit dengan penyakit yang ada pada perempuan, maka sabitlah khiyar. Boleh minta cerai. Kerana salah seorang itu merasai jijik terhadap penyakit yang ada bukan pada dirinya, diri seorang. Intah Tuhfah jilid 7 muka surat 279. Dan yang tertentu bagi laki-laki jua. Ni yang laki je. Tadi boleh laki dan perempuan, ni laki je. Nombor 4, yakni dan bermula aib yang sabit khiyar. Sabit khiyar, boleh cerai boleh tak cerai ni, yang tertentu khusus bagi pihak laki-laki jua, tidak bersekutu dengan perempuan. Perempuan tak ada ni. Apa dia? Majbub. Yakni tiada zakarnya, lelaki tak ada. Potong. Potong zakat, tinggal telur saja. Nak menikah dengan perempuan, tidak sekufu. Yang sabit khiyar ni. Dan inin, iaitu inin, lemah zakarnya, perempuan. Pancuk awal habis. Kalau Syekh Ibn Hajar buat contoh, tak ada bubuh lagi pancuk dah. Tu semua inin belaka. Baru goreng-goreng habis dah. Maka hak tu tak ada sekufu dengan dia. Tapi kalau perempuan tu tahu dan dia nak nikah juga, wali tak boleh untuk halang. Tu jilid 2 itu dah. Wali tak boleh halang sebab setubuh itu istimta' hak isteri, bukan hak wali. Jadi wali tidak boleh menghalang anak dia nikah dengan orang yang mandul ke, orang yang majbub ke, orang yang ini ke, tak boleh. Kalau dia redha dah. Tu. Dan dua bagai, dua jenis. Bukan. Dan dua bagi perempuan jua. Hak tertentu bagi perempuan dua pula. Iaitu ratqa dan qarna. Bukan korona, qarna. Iaitu ratqa yang tersimpul farahnya, farah seorang perempuan dengan daging. Kalau qarna dan tulang, ini simpul dengan tulang. Masuk-masuk zakat, ada sepik daging. Sudah. Masuk-masuk kerah. Tulang. Sudah. Hak tu boleh minta cerai. Gilah berubat dulu. Kalau boleh berubat. Tengok doktor pun kata tak boleh tak boleh buat apa. Allah padan. Boleh minta cerai. Kalau dia tak tahu sebelum nikah. Kalau dah tahu, redha dah, tak boleh dah lah minta cerainya. Tak sabit khiyar lah situ. Maka adalah segala yang 7 ini. Mana 7? Gila, sopok, juzam, majbub, inin, ratqa, qarna. 7 ni manakala adalah salah seorang daripada dua laki isteri, maka harus difasahnya pula. Ni dari sudut fasah lah. Nanti bab fasah jauh lagi ni. Dalam bab fasah pun sama juga, boleh minta fasah. Boleh minta fasah. Tengok laki itu ada penyakit juzam, sebelum ni tak tahu. Laki maka dia boleh minta fasah kaki. Ni dari sudut fasah lah. Cerai melalui fasah. Cerai dia ada macam-macam. Cerai melalui talak, cerai melalui khuluk, tembus talak, cerai melalui fasakh, cerai melalui zihar. Dia tak mau bersetubuh dengan dia pas sudah, hakim suruh cerai. Tu nantilah belaka tu. Lama lagi tu. Kata musannif rahim, kata dia. Mana dia?
Soal apa ni? Yang tiada sejahtera aib. Qala, kata dia. Mana dia? Kata musannif yang tiada sejahtera daripada aib. Dalam Ad-Dalilun Nassah telah menyatakan bahawa berlaku perselisihan pandangan ulama terhadap orang lelaki yang ditilik sejahteranya daripada aib. Pandangan pertama, Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullah dan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah. Dia kata, suami dan bapa serta datuk dan ke atasnya selamat daripada aib tersebut. Oh, pula dah. Jadi yang kata sekufu dari sudut tak ada aib ni, nak tengok ke mana? Tengok suami, pak dia, tok dia. Tu pandangan pertama. Syekh Ramli dengan Syekh Khatib Asy-Syirbini. Bukan tengok pada suami saja. Yang tak ada aib tu, sekufu dengan tak ada aib yang lain, tengok pada lelaki tu, pak lelaki tu, tok lelaki tu. Yang kedua, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah kata, sejahtera daripada aib tersebut diambil kira pada bakal suami sahaja. Bakal suami je. Bakal suami saja kita tengok. Datuk dengan pak tak payah tengok dah lah. Tak ada kaitan pun. Tu Ibn Hajar. Jadi khilaf. Sanggup lah. Pukul 10 dah sanggup lah. Orang lelaki gila, berpenyakit juzam dan sopok, tidak sekufu dengan perempuan yang sama penyakitnya. Ni tadi lah. Orang lelaki yang gila, berpenyakit juzam dan sopok, tidak sekufu dengan perempuan, meskipun perempuan tersebut memiliki 3 penyakit tersebut. Dan meskipun sama penyakit, sama jenis penyakitnya. Noktah. Hal ini berlaku kerana seseorang itu benci kepada orang lain akan perkara yang tidak dibencinya apabila perkara tersebut ada pada diri sendiri. Dia tu gila dah, tapi dia tak bencilah gila dia sebab dah gila. Tapi dia benci pada orang lain yang ada sifat gila yang tidak ada pada diri dia. Orang lelaki yang terpotong zakarnya atau lemah zakarnya, tidak sekufu dengan perempuan yang tersumbat daging dan tulang pada farahnya. Sekarang ni orang yang lemah zakar nak menikah dengan orang yang sumbat parah. Tak apa, dua-dua kelemahan. Sekufu ke tak? Tak sekufu juga, dia kata. Dalam Ad-Dalilun Nassah telah menyatakan bahawa orang yang terpotong zakarnya dan orang lelaki yang lemah zakarnya itu tidak sekufu dengan perempuan lain, meskipun perempuan tersebut ratqa, iaitu tersumbat daging pada farah. Tengok, menang ke perempuan ni. Menang ke perempuan juga. Meskipun perempuan itu ratqa, iaitu tersumbat daging pada farah, ataupun qarna, iaitu tersumbat tulang pada farahnya. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menjelaskan dalam Mughni bahawa yang disebutkan perbahasan di atas, iaitu sejahteranya daripada segala aib secara umum itu hanya dinisbahkan kepada perempuan. Adapun apabila dinisbahkan kepada wali, maka hanya diambil kira dari sudut gila, berpenyakit juzam dan sopok sahaja, bukannya terpotong zakar dan lemah zakarnya. Tengok bab wali dulu. Bab wali tu dia ambil kira gila ke tak wali. Kalau gila tak jadi wali. Penyakit juzam dan juga sopok, ada tak boleh menyebabkan wali itu menghilang waras dengan penyakit gitu? Tak ada nak tengok mana baik mana buruk. Tu dia ambil kira pada wali. Adapun untuk perempuan, untuk wali tak ada kaitan dengan terpotong zakat, tak ada. Wali yang terpotong zakat tak ada jadi wali, mampus itu. Wali yang lemah zakat tak ada jadi wali, mampus wali dah 80 tahun. Lemah dah zakat tu, tak ada jadi wali. Tak boleh, bukan gitu. Yang kata lemah zakat, terpotong zakat ni adalah nisbah bagi perempuan itu nak nikah dengan seorang lelaki. Maka aib dia mesti jangan potong zakat, jangan lemah zakat, jangan penyakit uzam, jangan gila, jangan sopok, untuk sekufu dengan perempuan tu. Orang yang tinggal di gunung dengan orang yang tinggal di sebuah negeri, sekufu ke? Pula dah. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala telah menyatakan dalam Raudhah bahawa tidak benar sebahagian orang berpegang bahawa orang yang tempat tinggalnya berada di gunung tidak sekufu dengan orang yang tempat tinggalnya berada dalam sebuah negeri. Duduk di gunung kena balu, orang dah tahu. Orang bukit, orang gunung nak menikah dengan orang darat. Tak betul dia kata. Mana sekufu juga, tak ada kisah, itu tempat je. Perkara-perkara yang tidak termasuk dalam sekufu ada juga. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala dalam Tuhfah, dan Syekh Al-Imrani dalam Al-Bayan. Al-Bayan ni pun syarah muhadzab juga, telah menjelaskan bahawa tingginya seseorang, pendeknya seseorang, cantiknya seseorang, bodohnya seseorang, pemurahnya seseorang, bakhilnya seseorang, buta dan sebagainya tidak termasuk dalam perbahasan sekufu. Cantik tak ada. Sebab tu apa? Sebab tu dunia berlaku.
Pemurah tak ada, bakhil tak ada. Tak ada kalau suami tu bakhil, dia tu tak sekufu dengan isteri pemurah, tak ada. Hal ini berlaku kerana semua perkara tersebut tidak dianggap kurang menurut adat. Bahkan tiada kemudaratan kepada pasangan masing-masing jika diambil kira perkara yang disebutkan itu. Tak ada apa, huduh dengan cantik tak ada apa, pendek dengan tinggi tak ada apa. Cumanya ulama saran lah orang lelaki ni menikah dengan orang perempuan yang lebih pendek sikit daripada kita, lebih cantik daripada kita, lebih takut daripada kita, lebih boy soalnya. Lebih boy. Lebih apa? Lebih harta daripada kita. Kita lebih harta daripada dia. Mana dia kurang harta daripada kita. Nikah dengan orang yang lebih pendek sikit daripada kita, ketinggian tu. Orang yang tidak kaya lebih daripada kita, orang yang cantik lebih daripada kita, orang yang lupa dah. Ada orang jadi dulu, jadi dua, jadi satu. Sebutlah tu. Yang Syekh Khatib Syirbi sebut tu. Supaya apa? Supaya perempuan tu tak sombong sangat. Tak lajak sangat. Dia tak kaya lebih daripada kita, tapi dia cantik lebih daripada kita, dia pendek sikit daripada kita, dia apa lagi apa lagi ingat tu. Itu jadi dua lah ada tu. Lepas tu Syekh Khatib doa lepas tu. Syekh Khatib doa apa? Doa kata ni perempuan gini payah nak dapat melainkan di syurga. Tebus situ lalu. Aduh. Tu. Kemudian walaupun begitu, sebahagian ulama mutaqaddimin, kalau kata mutaqaddimin makna sebelum Imam Nawawi, Imam Rafi'i, tu mutaqaddimin. Selepas Imam Nawawi, Imam Rafi'i, mutaakhirin, menganggap bahawa orang yang buta dan orang yang huduh rupanya itu termasuk juga dalam bab sekufu. Ada ulama mutaqaddimin kata huduh pun masuk juga. Huduh dengan cantik, buta dengan boleh lihat. Imam Ar-Ruyani rahimahullahu ta'ala telah menyatakan bahawa orang lelaki yang tua tidak sekufu dengan perempuan yang masih muda. Tapi ini bukan pandangan mu'tamad, ini sudut umumnya. Namun begitu, kesemua pandangan yang mengatakan tidak sekufu tersebut pandangan dhaif. Pandangan dhaif lah. Pandangan yang dhaif. Habis, selesai. Qala al-musannifu rahimahullah subhanahu wa ta'ala, tafri' pada katanya merdeka. Merdeka pula ni. Dan sahaya orang, sama ada ia sahaya tu muba'ad. Muba'ad ni separuh merdeka, separuh hamba. Mana dia ni ada dua tuan. Dua tuan, seorang tu dah merdekakan dia, seorang lagi masih nak dia. Mana dia separuh hamba, separuh merdeka. Atau mukatak. Mukatak ni ialah tuan tu dia berikan tempoh bayar setiap bulan RM20 contohnya, dalam masa 3 bulan, maka dapat hak tu, maka merdekalah dia. Itu mukatab. Akad mukatabah dia panggil. Dengan aku akan merdekakan engkau dengan syarat engkau bayar setiap bulan RM20 dalam masa 3 bulan. Aja RM20. Lepas habis RM20 3 bulan, merdekalah dia. Itu mukatab. Ataupun mudabbar. Mudabbar tak ingat weh. Macam mana dia? Mudabbarnya ada dulu. Kita huraikan. Tengok Google ni. Taib hamba mudabbar. Tak keluar tu. Tu. Mudabbar benar tu. Banyak hamba. Hamba semata-mata hamba dia panggil riqun. Riqatun. Memang betul-betul hamba. Muba'at tidak, mukatak tidak, mudabbar tidak. Semata-mata hamba. Riqun. Tiada kufu bagi perempuan yang sudah merdeka sekaliannya perempuan. Sekalian ni makna seluruh tubuh dia merdeka, bukan muba'at. Kalau muba'at separuh merdeka, separuh hamba, masih lagi hamba. Kalau mukatab akan merdeka tapi tak merdeka lagi. Gitu. Habis. Qala al-musannif, lelaki yang hamba tidak sekufu dengan perempuan yang merdeka. Kata musannif, tiada kufu bagi perempuan yang sudah merdeka sekaliannya. Dia kata apa? Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Mughni bahawa hamba sama ada statusnya hamba secara keseluruhan. Mana riqun. Riqun lah hamba secara keseluruhan ni. Ataupun hamba muba'ad. Yang separuh tadi. Atau hamba mukatak.
tidak sekufu dengan perempuan yang merdeka meskipun perempuan tersebut baru dimerdekakan sekalipun oleh penghulunya. Dia asalnya hamba, lepas tu dimerdekakan. Dia panggil mu'taqah. Orang yang dimerdekakan lah. Orang yang memerdekakan dia panggil mu'tiq. Kalau orang perempuan, mu'tiqah. Tak sekufu juga dengan hamba lelaki. Lelaki di kalangan hamba. Tengok, menang perempuan. Syekh Ad-Damili rahimahullah telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash bahawa hal ini terjadi kerana perempuan tersebut akan berasa hina. Tengok elak dia. Dan huduh dengan sebab keadaannya berada di bawah seorang lelaki yang berstatus hamba. Oleh sebab itu Barirah melakukan khiyar ketika dirinya telah dimerdekakan sedangkan suaminya masih hamba. Khiyar ni mana cerai. Pilih untuk cerai. Bukan itu sahaja, bahkan perempuan yang merdeka tersebut dikhawatiri akan disakiti dan menjadi mudarat dengan sebab nafkah. Sebab orang hamba ni tak memiliki harta. Penghulu je yang milik harta. Jadi takut orang merdeka perempuan ni seksa dari sudut nafkah zahir. Harta tak dapat berlaku. Hamba sepenuhnya tidak sekufu dengan hamba muba'at. Hamba muba'at ni perempuan, hamba sepenuhnya ni lelaki. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah telah menjelaskan dalam Mughni bahawa hamba lelaki sepenuhnya tidak sekufu dengan hamba perempuan yang muba'at. Sebab hamba yang muba'at separuh dah menikah. Perkara ini seperti mana disebutkan oleh Imam Ibn Rif'ah rahimahullah dalam Kifayatun Nabih Syarhut Tanbih. Jadi menang kot perempuan banyak. Sebab perempuan akan berasa hina kalau duduk di bawah lelaki yang lebih rendah daripada dia. Hamba lelaki yang muba'at dengan hamba perempuan yang muba'at sekufu ke? Dua-dua. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Mughni bahawa terdapat perincian terhadap sekufunya ataupun tidak hamba lelaki yang muba'at dengan hamba perempuan yang muba'at. Khilaf ulama. Pandangan pertama, Imam Ar-Ruyani rahimahullah berpandangan bahawa jikalau kadar merdekanya dan hambanya lelaki tersebut sama dengan hamba perempuan ataupun lebih merdekanya lelaki berbanding hamba perempuan, maka hamba lelaki dan hamba perempuan tersebut sekufu. Sekali lagi. Jikalau kadar merdekanya dan hambanya lelaki tersebut, kan dia muba'at, maka separuh merdeka, separuh hamba. Kalau kadar merdeka dan hamba tu sama dengan hamba perempuan, mana sama-sama ada yang merdeka, ada yang hamba, ataupun lebih merdekanya lelaki berbanding hamba perempuan, maka hamba lelaki dan hamba perempuan tersebut sekufu. Lebih merdekanya lelaki berbanding hamba perempuan. Contoh dia, lelaki ni ada 3 tuan. Hamba perempuan ni ada 3 tuan juga. Contoh. Lepas tu lelaki ni ada 3 tuan. Jadi 3 tuan ni, 2 tuan tu memerdekakan dia. 2 tuan tu memerdekakan dia. Perempuan ni 1 tuan yang memerdekakan dia. Jadi lelaki ni lebih banyak merdeka daripada perempuan. Maka sekufu lah. Tu. Ataupun dua tuan, 2 tuan. Seorang tuan merdekakan dia, seorang tuan merdekakan dia. Dua-dua ni sekufu juga. Tu. Yang kedua, jikalau status merdekanya hamba perempuan melebihi status merdekanya hamba lelaki, maka tidak sekufu antara keduanya. Terbalik ya. 3 penghulu. Perempuan 2 penghulunya memerdekakan dia. Lelaki seorang penghulu memerdekakan dia. Maka perempuan lebih tinggi daripada lelaki, maka tak sekufu. Gitu lah. Maksud hamba lebih utama berbanding orang merdeka. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan? Sadaqallahul azim. Ada soalan? Ni yang sama ni. Tu akan datang, ada sebut ni. Contoh dia akan sebut nanti akan datang. Macam mana?
Macam mana? Apa sebut tadi? Tak sekufu. Dia beza penisbahan. Lelaki tadi kerja, perempuan tak kerja. Tu perempuan tu keturunan dia. Kalau orang kaya, kaya lah, bukan kerja. Tak, dia yang tadi mak pak tu dia sebut kaya ke kerja? Dia bekerja. Tu dia sudut harta lah. Sudut harta. Dari sudut harta tak kira. Nanti kat belakang dia sebut harta tu, kekayaan harta dunia tu dia atas pandangan mu'tamad tidak dikira sebagai sekufu. Jadi kira dua lelaki tu lah. Lelaki perempuan tu dari sudut pekerjaan. Kalau dari sudut pekerjaan nak sekufu lah. Sekufu tadi. Kerja tu. Macam mana tadi? Kerjaya tadi. Boleh kan? Lelaki lebih perempuan boleh kan? Tu ya. Jadi sebab harta dunia tu menurut pandangan mu'tamad tidak dikira sebagai sekufu. Kaya tak kaya. Dalam Minhajul Talibin ada juga syarah mahalli. Kalau contoh lelaki kaya dengan perempuan kaya sekufu ke tak dikira. Dari sudut kaya tak kira. Dari sudut pekerjaan kira lah. Pekerjaan tu kira, kerjaya. Sebab nak hasilkan usaha ikhtiar untuk sara hidup. Tapi kekayaan bukan sekufu. Mana Ustaz? Dah? Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.